Tiada sebarang peningkatan mendadak kes COVID-19. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya, Muhammad Shah Musa. Susulan kemalangan yang mengorbankan 5 sahabat vampiran terowong menora di Kuala Kangsar, Perak, pemandu trailer yang ditahan bagi membantu siasatan direman selama 4 hari bermula hari ini. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar CP Omar Bahtiar Yaakob berkata, reman ke atas pemandu berumur 28 tahun sehingga Ahad ini dibuat untuk membolehkan siasatan lanjut dijalankan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Siasatan polis turut mendapati pemandu trailer itu mempunyai 22 saman. Kemalangan berlaku apabila trailer yang membawa muatan mozaik di hadapan kereta mangsa membrek mengejut kerana lorong kiri laluan ditutup bagi penyelenggaraan jalan. Malangnya, sebuah lagi trailer dengan muatan besi di belakang kereta mangsa tidak sempat membrek lalu merempuh kenderaan mangsa. Ini menyebabkan kereta mangsa melanggar trailer di hadapan. Rempuhan juga menyebabkan kereta dinaiki 5 sekawan ini terbakar sebelum merebak ke bahagian kepala trailer di belakangnya. Kesemua mangsa dalam perjalanan pulang ke universiti selepas makan malam bersama beberapa rakan lain di Ipoh. Mereka merupakan pelajar Universiti Sultan Azlan Shah USAS Rentung di tempat kejadian. Mereka ialah Muhammad Nasrun Aidul Munir Akbar, Ahmad Naim Najmi, Ahmad Hafizan, Iqbal Hasnun Halimi, Muhammad Nabil Haikal Muhammad Faris dan Ahmad Akmal Ahmad Mukhlis. Perdana Menteri turut menzahirkan kesedihan di atas kejadian yang menimpa 5 penuntut USAS. Melalui hantaran di laman Facebooknya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan mendoakan agar mereka tabah menghadapi dugaan. Beliau yang kini berada di Washington turut mendoakan semoga roh ke-5 mangsa dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Meskipun kadar kebolehjangkitan COVID-19 di negara ini meningkat, namun tiada sebarang peningkatan kes mendadak dilaporkan. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebolehjangkitan itu, antaranya jumlah kes baru, jumlah kes pulih dan mengambil kira faktor komuniti yang belum dijangkiti COVID-19 serta komuniti yang telah menerima vaksinasi. Jadi kita lihat meningkat, tetapi dalam peningkatan tersebut kebanyakan kes masih kategori 1 dan 2 sebagaimana yang kita jangkakan. Jadi kita selepas hari raya kita rasa kes mungkin akan meningkat, tetapi kategori 1 dan 2. Kemasukan ke hospital dan penggunaan katil ICU masih berkurangan lagi. Masih Kementerian Kesihatan masih ada kemampuan lagi untuk menerima pesakit. Jadi kita tak nampak melihat kes meningkat dengan mendadak. Beliau berkata demikian selepas melancarkan pameran evolusi baju seragam jurawat di Muzium Negara. KKM menjangkakan peningkatan kes baru COVID-19 selepas pembukaan semula sempadan pada 1 April lepas. Namun liputan vaksinasi yang tinggi dan pematuhan terhadap prosedur operasi standard dalam kalangan rakyat membantu pengawalan wabak tersebut. RM400 juta diperuntukkan Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Pengarah dan Saliran JPS sebagai perancangan jangka panjang mengelak kejadian banjir berulang di Janda Baik Pahang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali berkata, antara inisiatif yang akan dilaksanakan termasuk pembinaan tebatan banjir. Bagi perancangan jangka pendek, pihak JPS telah bersetuju untuk melakukan kerja-kerja pembersihan dan mendalamkan sungai di daerah terbabit dalam masa terdekat.
Kita telah di peringkat persekutuan, kita telah bincangkan di Jemaah Menteri pun, sebenarnya perlu ada tindakan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya kita kena dalamkan sungai, tapi jangka panjang kita mana secara menyeluruh tebatan banjir, mungkin perlu kolam takungan ke atas untuk divert seluruh air. Ini air turun dengan laju, sekejap sangat, 3 jam bila hujan lebat dia, terus air datang melanda. Beliau berkata demikian selepas program pengagihan bantuan wang ehsan kepada 160 ketua isi rumah melibatkan 560 penduduk terjejas banjir kilat di Janda Baik. Malaysia menjemput syarikat-syarikat besar Fortune 500 dari Amerika untuk melabur dan meningkatkan pelaburan dalam negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ini terutamanya dalam bidang pendigitalan, pembangunan bakat serta tabik urus alam sekitar, sosial dan korporat ESG. Perdana Menteri menyatakan hasrat itu pada pertemuan bersama Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Perniagaan Amerika Syarikat ASEAN USABC Ted Osius di Washington DC. USABC yang diasaskan pada 1984 mewakili 170 perniagaan Amerika terbesar di Asia Tenggara. Menerusi perbincangan itu, Perdana Menteri menekankan Malaysia menerusi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri boleh membantu menarik pelaburan baharu dari Amerika Syarikat. Mereka masih menganggap Malaysia sebagai rakan dagangan dan sahabat kepada mereka. Seperti kita tahu, daripada hubungan antara Malaysia dan Amerika terjalin setelah begitu lama. Dan dari segi investment, dari segi trade dan sebagainya, Amerika masih lagi dalam top 5 dalam negara kita. Sebagai contoh, dari segi investment, walaupun dari segi pelaburan, walaupun menurun, tapi masih lagi di tempat keempat. Manakala dari segi trade, dari segi hubungan dagangan, Amerika masih nombor 2 atau 3. Jadi masih lagi penting kepada kita. Jadi mereka akan meningkatkan, yang pentingnya mereka bersetuju untuk meningkatkan hubungan dagangan dua hala ini dengan lebih baik lagi lah untuk masa akan datang. Beliau terus menjelaskan Kuala Lumpur kini memberi fokus kepada pembangunan ekonomi digital dan teknologi hijau, terutamanya membabitkan kereta elektrik. Malaysia juga akan terus menjadi ekonomi terbuka dengan dasar perniagaan dan pragmatik yang menyokong iklim pelaburan. Malaysia telah mengesahkan Perkongsian Komprehensif Ekonomi Serantau RCEP bagi menggiatkan semula aktiviti perniagaan domestik dan antarabangsa. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, beliau akan menggalakkan perniagaan Amerika Syarikat untuk memanfaatkan peluang pelaburan luas yang dibentangkan menerusi perjanjian perdagangan mega tersebut. Perdana Menteri turut mengadakan perbincangan berasingan bersama penyelaras ehwal Indo-Pasifik Majlis Keselamatan Negara Amerika Syarikat Dr. Kurt M. Campbell. Jelas Perdana Menteri, beliau memberitahu Dr. Campbell bahawa semua negara anggota ASEAN harus terlibat dengan cadangan inisiatif Rangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik IPEF yang diketuai Amerika Syarikat. Ketika ini, beberapa negara daripada kumpulan itu tidak berada dalam inisiatif perdagangan dan ekonomi utama untuk rantau Indo-Pasifik. Malaysia berpandangan semua negara ASEAN perlu dilibatkan. Justru Kuala Lumpur pada dasarnya bersetuju menyertai IPEF. Dalam pada itu, perjumpaan dengan Setiausaha Agung Perikatan Teknologi dan Perkhidmatan Maklumat Dunia WITSA, Dr. James H. Poisson turut berlangsung. WITSA akan menganjurkan persidangan IT terbesar dunia, Kongres Dunia mengenai Teknologi Maklumat di Pulau Pinang pada September. Mengulas mengenainya, Datuk Seri Ismail Sabri berharap Kongres tersebut akan memberi manfaat teknologi kepada rakyat Malaysia. Kongres antara lain akan dihadiri oleh penceramah daripada Agensi Angkasa Lepas Amerika, NASA. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkesempatan menyertai hampir 200 rakyat Malaysia pada jamuan Hari Raya Aidilfitri Keluarga Malaysia di Washington. Majlis tersebut turut disertai beberapa individu warga Malaysia yang kini menetap di New York. Berpakaian tradisional, tetamu didangkan dengan pelbagai juadah termasuk kuih muih yang sinonim dengan sambutan Aidilfitri di tanah air.
pada jamuan tersebut, Datuk Seri Ismail Sabri sempat meluangkan masa menemui dan berbual dengan para tetamu. Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menerima kunjungan hormat dan menyantuni ananda Ratu Elizabeth iaitu Puteri Anne Elizabeth Alice Louis di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Belgrave Square, London. Puteri Anne kemudiannya berkenan melawat pameran tenun Pahang Diraja yang diadakan buat julung kalinya di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Belgrave Square sempena Minggu Kraft, London. Raja Pemaisuri Agong yang juga penaung Yayasan Tenun Diraja Pahang turut berkenan memberi penerangan kepada Puteri Anne berkenaan pameran. Pameran menampilkan busana tenunan hasil kerja tangan penghuni penjara penuh dan penjara Bentong Pahang termasuk pilihan pakaian Sri Paduka Baginda sendiri serta koleksi rekaan dan tenun peribadi. Bertemakan Menyulam Harapan, pameran turut menampilkan fabrik arkib dari Museum Pahang dan koleksi baju kurung dan samping Riau Pahang serta penenun yang merupakan bekas banduan penjara. Terdahulu, Raja Pemaisuri turut berkenan menerima kunjungan hormat dan menyantuni The Duchess of Gloucester Britain di Suruhanjaya Tinggi Malaysia. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Jururawat ibarat jantung kepada sistem kesihatan negara. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah berkata jika berhentinya fungsi jantung maka tergendalalah segala perancangan kesihatan yang diatur. Dan sekarang ni kita beralih untuk melihat kepada kes-kes non-COVID iaitu kes-kes yang tertangguh dan kita juga amat bergantung pada jururawat. Jururawat seolah-olah adalah jantung Kementerian Kesihatan Malaysia. Tanpa jururawat, kita tak dapat menjalankan pembedahan dalam Dewan Bedah. Jadi jururawat amat penting untuk memberi bakti dan menjayakan perkhidmatan Kementerian Kesihatan. Tambah beliau, Hari Jururawat yang disambut pada 12 Mei setiap tahun merupakan penghargaan kepada mereka yang telah banyak berjuang dalam membendung jangkitan wabak COVID-19 di negara ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran pameran evolusi baju seragam jururawat di Ibu Negara. Tanggungjawab dan beban tugas seorang jururawat sememangnya mencabar. Tidak hairanlah perkhidmatan dan pengorbanan mereka perlu dihargai. Sempena Hari Jururawat Sedunia, Hospital Selayang turut menganjurkan sambutan bagi menghargai peranan petugas barisan hadapan itu. Tahniah atas jasa bakti jururawat semua. Terima kasih atas khidmat bakti yang telah dicurahkan kepada pesakit, keluarga dan masyarakat sekalian. Terima kasih kepada semua jururawat yang berkhidmat di Malaysia. Saya bangga menjadi seorang jururawat. Telah berkhidmat selama 20 tahun di Hospital Selayang dan saya amat berbangga menjadi jururawat. Selamat Hari Jururawat kepada seluruh Malaysia, terutamanya semua jururawat di Hospital Selayang. Sempena sambutan tersebut, kempen Derma Darah turut dianjurkan dengan melibatkan penderma dalam kalangan pegawai kesihatan dan orang awam. Kami, Jururawat Hospital Selayang mengucapkan Selamat Hari Jururawat Sedunia. Hanya 15 buah masjid daripada keseluruhan 6,515 masjid berdaftar di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah dilengkapi teknologi hijau menerusi program Rumah Ibadat Hijau. Sebagai tambahan kepada program berkenaan, Pusat Perubahan Iklim dan Teknologi Hijau Malaysia MGTC menyasarkan 100 buah lagi masjid menjelang akhir tahun ini.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MJTC Syamsul Bahar Muhammad Noor, usaha dilaksanakan itu dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri bagi memupuk budaya gaya hidup hijau dalam kalangan ahli karya atau penduduk setempat. Pelaksanaan teknologi dan amalan hijau ini dapat mengurangkan perbelanjaan kos utiliti setiap masjid dalam lingkungan 10 hingga 20%. 100 masjid untuk kita salurkan, walaupun katalah satu masjid tu dia tak dapat satu package yang komplit, bukan solar, bukan kata tuai hujan, tapi kita tukar lampu LED, lampu dekat masjid. Jadi duit tu sekurang-kurangnya ada beberapa ribu yang kita akan pergi masjid. Kalau sejumlah yang besar, memang besarlah, macam satu masjid keperluan lebih kurang 500,000 juta. Kalau nak tukarkan, memastikan bahawa setiap perkhidmatan ada pasang solar, pasang pedungan air hujan kan. Beliau ditemui pada majlis perasmian Karnival Kesedaran Kepentingan Kelestarian Alam Sekitar peringkat Masjid Negeri Perlis di Masjid Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail yang dirasmikan Esko Negeri Ruzaini Rais. Universiti Malaysia Sabah UMS dan Yayasan Sam Dabi YSD menjalin kerjasama bagi pelaksanaan projek pemulihan biodiversiti hutan, penyerapan karbon dan peningkatan perkhidmatan ekosistem di kawasan Conservation Set Aside CSA di Teluk Sandakan. Menurut Profesor Kerusi Perhutanan Fakulti Perhutanan UMS Profesor Madya Dr. Berhaman Ahmad, projek yang akan dijalankan selama 3 tahun itu melibatkan 4 ladang Sam Dabi Plantation Berhad dengan keluasan 102 hektar. Jelasnya, YSD memperuntukkan sebanyak RM2 juta bagi menyokong usaha pemeliharaan itu yang dijangka dilancarkan pada Ogos depan. Beliau berharap agar kerjasama itu menjadi contoh kepada pemain industri yang lain. Kita akan bekerjasama dengan Yayasan Sam Dabi Plantation untuk memulihkan ataupun restoration of this particular area untuk kita tanam semula hutan-hutan yang spesies-spesies hutan yang baik untuk wildlife, terutamanya seperti gajah di kawasan itu, orang hutan dan semua wildlife di kawasan-kawasan ini, dengan harapan kawasan-kawasan perladangan yang kelapa sawit ini yang selama ini adalah negatif pandangan dia sebab kita membersihkan hutan dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara YSD dan UMS di Menara Sam Dabi, Petaling Jaya. Makis Pulau Pinang berjaya merampas 20,736 tin produk babi yang dilabelkan sebagai produk ikan. Rampasan dibuat di Pelabuhan Pangkalan Kontena Butterworth Utara MBCT selepas pihaknya mendapati syarikat terbabit mengimport dengan menggunakan maklumat palsu dan mengelirukan. Pengarah Makis Pulau Pinang Muhammad Ikram Abdul Talib berkata siasatan lanjut melalui prosedur persampelan oleh Jabatan Kimia mengesahkan tin yang kononnya berisi produk ikan itu merupakan produk berasaskan daging babi. Kesemua rampasan dianggarkan bernilai kira-kira RM326,000. Syarikat pengimport dari China itu telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 13 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728. Sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun. Reman pemandu kedua bas ekspres yang didakwa mencabul seorang penumpang wanita dalam bas ekspres di hentian rehat dan rawat Ajil Hulu, Terengganu sambung sehari lagi sehingga esok. Perintah reman ke atas suspek yang berusia 27 tahun itu dikeluarkan Magistrate Engku Nurul Ain Engku Muda di Mahkamah Magistrate Marang. Sebelum ini, suspek telah direman 4 hari dan tempoh berkenaan berakhir hari ini. Suspek sebelum ini ditahan di Terminal Melaka Central kira-kira jam 10.30 pagi Ahad. Penahanan suspek dibuat susulan laporan polis dibuat mangsa yang berusia 21 tahun itu yang mendakwa diraba suspek.
Kes disiasat di bawah Seksyen 354 Kanun Kesesahan yang sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu. Dugaan berganda bagi seorang wanita apabila baru saja diuji kehilangan anak lelaki kedua akibat kanser paru-paru. Kini dia pula disahkan mengidap penyakit busung sejak tahun lalu dan diarah mengosongkan rumah yang dibina di atas tanah rizab jalan. Nur Nisa Hussein, 52 tahun dari kampung Pulau Kundo, Kuala Besar, Kelantan telah menjalani pembedahan membuang cecair di dalam perutnya sebanyak 2 kali. Dia yang tidak bekerja dan mengharapkan pendapatan suami Abdul Rahman Salikan, 52 tahun yang bekerja kampung tidak mampu untuk membeli tanah dan membina rumah. Kini dia buntu memikirkan tempat tinggal kerana telah mendapat notis pada hari ini. Sebab masalah ni saya dah dapat notis, so robohlah rumah ni sebab saya buat rumah ni atas jalan. Memang dulu permulaan saya dah tahu pada 2000 sebelum bina rumah ni 2018 tu untuk jalan, tapi tak skor lah kata nak cepat muka saat tu saya dah tak ada arah nak pergi buat rumah mana. Yalah nak beli rumah, nak beli tanah ya. Memang tak mampulah. Dia berharap agar pihak berwajib membantunya kerana tidak mampu untuk menanggung keperitan hidup. Selain memikirkan masa depannya, Nur Nisa juga masih perlu berulang-alik ke klinik dan hospital bagi mendapatkan rawatan dan susulan. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan boleh berbuat demikian di nombor akaun Bank Simpanan Nasional yang tertera. Ini masanya untuk bersinar dengan kecemerlangan dan bersatu atas semangat kesukanan. Sepanjang 12 hari penganjuran, 11 negara Asia Tenggara kini bertumpu di Hanoi, Vietnam bagi beraksi dalam 40 jenis sukan yang dipertandingkan. Segalanya dibawakan untuk anda di TV2, saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Bersama RTM, penyiar rasmi Sukan SEA Vietnam 2021. Sukan kita mulakan dengan perasmian Sukan SEA Hanoi 2021. Busana tradisional Melayu sekali lagi menghiasi tamasya Sukan SEA tatkala senyuman manis pembawa jalur gemilang Nur Dabitah Sabri mengetahui perarakan masuk kontijen Malaysia pada majlis perasmian tamasya Dwi tahunan itu malam ini. Laporannya bersama Alif Ashraf Kamanor di Hanoi, Vietnam. Tamasya edisi ke-31 yang dianjurkan di Hanoi, Vietnam akhirnya dibuka secara rasmi dengan penuh gemilang di Stadium Nasional Mi Dinh. Kontijen negara menjadi kontijen kelima berarah masuk sambil diiringi sorakan ceria para penonton. Perakan tersebut dilakukan mengikut susunan abjad bermula dengan Brunei, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste dan diakhiri dengan tuan rumah Vietnam. Kontijen Malaysia diketuai oleh penyumbang pingat emas pertama Sukan SEA Hanoi, Nur Dabitah sambil diiringi 12 atlet dan 16 pegawai termasuk ketua kontijen Datuk Nur Azmi Ahmad dan dua timbalannya Melvin Chia serta Afrita Aryani Nasril. Dengan tema pakaian busana pendeka Melayu oleh Datuk Nur Azmi dan busana putri oleh Nur Dabitah, ia melambangkan semangat kepahlawanan yang membakar dalam diri setiap atlet negara untuk berjuang sepanjang tamasya ini berlangsung. Dengan berakhirnya upacara tersebut, maka Sukan SEA 2021 Hanoi dibuka secara rasmi bermula hari ini sehingga 23 Mei nanti. Pentas terbesar Asia Tenggara yang ditunggu-tunggu akhirnya secara rasmi dibuka malam ini. 10 peserta, 11 negara,
526 acara dan 40 sukan mengintai peluang pingat untuk dibawa pulang ke tanah air masing-masing. Misinya adalah satu, membawa sebanyak mungkin pingat emas untuk negara masing-masing. Sejarah bakal tercipta, memori akan terpahat selamanya di Stadium Nasional Midin. Menjadi saksi, Alif Ashraf Tamanur bersama jurukamera Afizul Thailand di Hanoi, Vietnam untuk Berita RTM. Persatuan Bola Keranjang Malaysia MABA tidak menolak kemungkinan akan menggunakan khidmat pemain naturalisasi untuk edisi Sukan SEA akan datang. Setiausaha Agungnya Tan Kee Hian berkata MABA bagaimanapun akan menilai dahulu keputusan dan prestasi skuad negara di Sukan SEA 2021 Hanoi sebelum membuat perancangan selanjutnya. Jelas Kee Hian lagi pihaknya perlu membuat pelbagai penelitian, antaranya mendapat maklum balas daripada pemegang taruh pemilihan calon sesuai dan memperkasakan liga buat pemain naturalisasi serta tempatan. This SEA Games, and we already have some plan in mind. However, we wanted to wait until the official, where after the SEA Games, when the coaching committee that present us the plan, and from the plan, we will actually look into what is the direction we need to do. MABA juga telah berangka pelancangan sama ada mencari pemain sedia ada untuk dijadikan pemain naturalisasi atau melalui pencarian bakat muda. Beliau ditemui pada Majlis Undian Kejohanan Bola Keranjang Kebangsaan 2022 di Wisma MABA. Sebanyak 10 pasukan telah mengesahkan pernyataan bagi merebut hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM10,000. Ini pula berita yang menggembirakan buat arena sukan negara. Bergu wanita Pekak Negara Bun Wei Ying Fu Zu Tung memahat sejarah baru dengan meraih pinggan emas pertama untuk Malaysia dalam acara badminton di Sukan Deaflympic 2022 Brazil. Wirawati negara ini turun ke gelanggang dengan berbekalkan pengalaman mereka pada edisi 2017 di Turki dan bermain dengan cukup cemerlang. Mereka berjaya menewaskan gandingan ranking nombor 1 Pekak dunia Jung Yu Fan Yan Rushen dari China dengan 21-14, 5-21, 21-18. Kemenangan bersejarah ini menamatkan penantian 21 tahun kemarau pinggan emas di Sukan Deaflympic setelah kali terakhir Zana Azizul Ujang melakukannya pada edisi 2001 di Rome, Itali. Gandingan Bun Wei Ying, Edmund Teo Seng Kiong turut membuat kejutan dalam acara beregu campuran dengan meraih pingat perak setelah tunduk kepada pasangan Abhinas Sharma Javin Chagan 14-21, 7-1 pada perlawanan akhir. Bun Wei Ying juga berjaya mendapatkan pingat gangsa buat negara setelah lawannya dari Jepun dibatalkan penyertaan akibat COVID-19. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Terus amalkan menjaga SOP untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.